Flora adalah tumbuhan semula jadi yang hidup di sekeliling kita, dan fauna merupakan hidupan seperti gajah, harimau dan lain-lain. Pelbagai usaha boleh dipergiat dan dilakukan bagi melindungi dan mengekalkan spesies hidupan liar bukan sahaja di Malaysia, malah boleh diketengahkan dan diaplikasikan di seluruh dunia. Perubahan dalam era globalisasi yang berubah dengan cepat mengakibatkan flora dan fauna menghadapi cabaran yang serius sehingga boleh mengakibatkan kepupusan. Perubahan iklim, peningkatan pembangunan manusia, penebangan hutan secara haram dan tidak terkawal dan banyak lagi merupakan faktor utama yang mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna. Melalui video ini, kita akan melihat beberapa cabaran utama yang dihadapi dalam pemeliharaan flora dan fauna, serta usaha yang dapat diambil untuk mengatasinya dalam dunia yang berubah. Cabaran pertama yang dihadapi adalah mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim adalah satu ancaman besar terhadap flora dan fauna di seluruh dunia. Peningkatan suhu global, pencairan ais dan perubahan corak cuaca yang tidak menentu menyebabkan gangguan terhadap habitat dan kitaran hidup spesies hidupan liar. Flora dan fauna yang tidak mampu mengadaptasi dengan perubahan iklim yang besar mengakibatkan hidupan ini mungkin menghadapi kepupusan. Untuk mengatasi cabaran ini, langkah-langkah seperti pelepasan gas rumah hijau, memulihkan ekosistem alam yang terjejas dan meningkatkan kesedaran tentang kesan perubahan iklim terhadap dunia yang perlu diberikan keutamaan. Cabaran kedua yang dihadapi adalah mengenai penebangan hutan secara haram dan tidak terkawal yang menyebabkan hidupan liar kehilangan habitat. Penebangan hutan yang tidak terkawal merupakan ancaman terbesar terhadap bentuk muka bumi. Hutan merupakan rumah atau habitat bagi beribu-ribu spesies tumbuhan dan haiwan. Kehilangan habitat ini mengakibatkan kepupusan spesies yang tidak dapat berpindah atau beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang dilakukan terhadap habitat mereka. Pembangunan manusia yang pesat, pembalakan haram dan pertanian intensif adalah faktor utama yang menyebabkan penebangan hutan. Untuk melindungi flora dan fauna ini, masyarakat dan kerajaan memainkan peranan penting bagi mengekang dan menghapus kartel pembalakan haram, perluas kawasan hutan simpan dan mempromosikan amalan pertanian lestari. Cabaran terakhir adalah mengenai perdagangan haram. Perdagangan haram flora dan fauna merupakan satu cabaran yang serius dalam pemulihan biodiversiti. Spesies seperti gajah, badak dan harimau Malaya yang menjadi sasaran perdagangan haram untuk tujuan ubat-ubatan, hiasan dan hobi. Perdagangan haram ini mengancam kelangsungan hidup spesies-spesies ini. Untuk mengatasi cabaran ini, tindakan tegas dalam menguatkuasakan undang-undang, kerjasama antara antarabangsa yang lebih kukuh dan meningkatkan kesedaran tentang kesan negatif perdagangan haram terhadap flora dan fauna. Untuk melindungi flora dan fauna dalam dunia yang berubah, usaha pemeliharaan yang bersepadu perlu dilakukan. Kami akan memberikan 4 usaha yang boleh dilakukan bagi menyelesaikan cabaran terhadap flora dan fauna. Usaha pertama adalah memperluaskan hutan simpan, di mana hutan simpan merupakan kawasan flora dan fauna dapat hidup dan berkembang tanpa gangguan manusia. Peningkatan jumlah kawasan dan saiz hutan simpan penting bagi melindungi flora dan habitat liar. Usaha kedua adalah mempromosi pertanian lestari. Pertanian yang bertanggungjawab dan lestari dapat membantu mengurangkan tekanan terhadap flora dan fauna. Sebagai contoh, penggunaan racun serangga yang berlebihan dan pembakaran hutan untuk membuka ladang harus dikurangkan. Usaha ketiga adalah menggalakkan pengurusan sumber yang mampan. Pengurusan sumber alam yang mampan memainkan peranan penting dalam pemeliharaan flora dan fauna. Contohnya, melakukan pemeliharaan habitat semula jadi, perlindungan air bersih dan pengurangan penggunaan bahan kimia yang berbahaya. Hal ini merupakan beberapa aspek penting yang perlu diberi perhatian oleh pihak berwajib. Usaha terakhir adalah mengenengahkan pendidikan dan kesedaran sejak di bangku sekolah. Pendidikan dan kesedaran terhadap pentingnya pemeliharaan flora dan fauna yang harus ditingkatkan. Hal ini termasuk dengan melibatkan program pendidikan di sekolah, kempen kesedaran awam dan penyediaan maklumat yang mudah diakses mengenai flora dan fauna. Sebagai penutup, pemeliharaan flora dan fauna adalah tanggungjawab bersama kita sebagai manusia. Dalam dunia yang berubah, pemeliharaan ini semakin penting untuk memastikan biodiversiti terpelihara untuk generasi yang akan datang. Dengan kesedaran yang lebih tinggi, kerjasama antarabangsa yang kukuh dan usaha bersepadu, kita dapat melindungi flora dan fauna daripada cabaran yang dihadapi dalam dunia yang terus berkembang ini. Sekian sahaja video kami. Sekian, terima kasih.